Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Kesihatan tahun 4, unit ke-11, Sayangi Diri, menyambung tajuk yang lalu, Zaman Remaja. Tetapi pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kebersihan diri dan hargai diri. Jom, mari kita belajar bersama berkenaan dengan menjaga kebersihan diri. Murid-murid, apakah itu kebersihan diri? Kebersihan diri merupakan kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Murid-murid, mengapa kita harus menjaga kebersihan diri? Kerana kesihatan kita bermula daripada kebersihan diri. Bila diri kita terjaga, maka insya-Allah kesihatan kita juga akan terjaga. Oleh itu, kita harus menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri ketika menarki ataupun ketika kita datang haid. Ketika haid, kita hendaklah menjaga kebersihan diri dengan cara yang pertama, kita hendaklah kerap menukar tuala wanita jika pendarahan yang banyak. Selalunya kadang-kadang seorang wanita itu akan datang pendarahan yang banyak, jadi kita perlu kerap menukar agar kebersihan kita akan terjaga. Kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Tong sanitari ini iaitu tong sampah yang memang disediakan khusus untuk tuala wanita. Sekiranya di rumah tiada tong sanitari, kita perlu membuang tuala wanita ke dalam tong sampah yang tertutup. Ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Ini juga merupakan salah satu penjagaan kebersihan kita. Kita tidak mahu kuman-kuman terlekat pada jari-jari kita dan kemudiannya kita menyentuh badan kita. Itu menyebabkan badan kita kotor dan tidak bersih. Dan yang keempat, kita hendaklah mandi dan bersihkan diri kita supaya kebersihan kita pada hari tersebut akan terjamin dan tidak ada sakit-sakit atau penyakit yang menimpa kita kesan daripada kita tidak menjaga kebersihan kita. Adik-adik, gunakanlah kalendar untuk tanda tarikh kedatangan haid agar adik-adik ingat dan bersedia untuk menghadapi kedatangan haid pada bulan yang seterusnya. Ini memudahkan kita untuk kedatangan. Seterusnya, kebersihan diri ketika ihtilam. Ketika ihtilam, kita hendaklah menjaga kebersihan diri kita dengan cara yang pertama, menukar baju yang telah kotor. Kedua, mandi dan bersihkan diri. Ketiga, membasuh dan menukar cadar yang telah kotor. Dan yang keempat, kita juga hendaklah menjaga kebersihan pakaian dalam kita. Sekiranya pakaian dalam tersebut kotor, kita perlu mencucinya. Apa yang penting, kebersihan diri kita mestilah kita jaga. Jom adik-adik kita ikuti perbualan dalam gambar ini. Hafiz, pernahkah kamu diejek kerana muka kamu berjerawat? Seringkali, Aini, tapi saya tidak berkecil hati. Saya menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya. Betul tindakan kamu itu, Hafiz? Kita mesti bersyukur dan menerima perubahan yang berlaku dengan hati yang terbuka. Kita perlu mengamalkan pertuturan yang bersopan.
Saya perlu berpakaian kemas dan tampil menarik untuk menambahkan keyakinan diri. Selain itu, saya juga perlu sentiasa menjaga batas pergaulan serta sentuhan dengan rakan-rakan saya. Betul, Hafiz. Dengan cara itu, kamu akan lebih dihormati oleh rakan-rakan. Apakah yang adik-adik faham hasil daripada perbualan 3 sahabat tadi? Ya, benar. Ia berkaitan dengan menghargai diri. Apakah yang dimaksudkan dengan hargai diri? Hargai diri bermaksud dapat menerima setiap perbualan yang berlaku ke atas diri sendiri selepas akil baligh, seperti perubahan fizikal bentuk badan ataupun tumbuh jerawat pada muka dan sebagainya. Baiklah adik-adik, bagaimana kita perlu menghargai diri kita? Yang pertama, kita mestilah positif menerima perubahan fizikal kita. Kerana semua orang akan hadapi perubahan fizikal apabila mereka sudah akil baligh. Yang kedua, menghargai setiap perubahan yang berlaku pada bentuk badan kita. Jangan sekali-kali kita benci badan kita, kerana ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah yang ketiganya kita perlu sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah. Setiap manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Yang keempat, kita perlu kemas. Maksud kemas di sini, kemas keterampilan kita. Perlu jaga kebersihan diri kita. Agar orang yang melihat kita, wah, Hafiz, sentiasa segak, sentiasa kemas. Contohnya. Yang kelima, kita perlu menjaga batas pergaulan kita sesama rakan. Ini perlu kerana apabila kita sudah akil baligh, pergaulan kita hendaklah terbatas. Kita perlu menjaga batas-batas pergaulan kita, terutamanya antara lelaki dan perempuan. Dan elakkanlah daripada menyentuh sesama kita, sesama rakan. Yang keenam, kita hendaklah mengamalkan pertuturan yang baik. Ini adalah menjamin perhubungan kita dengan seseorang, dengan orang sekeliling kita akan menjadi lebih baik. Maksud mengamalkan pertuturan yang baik, maksudnya di sini adalah jaga tutur kata kita. Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat atau perkataan-perkataan yang tidak elok. Mestilah lembut bicara kita supaya orang melihat kita dalam keadaan yang kasih sayang. Kerana tentunya bila kita menuturkan perkataan-perkataan yang tidak baik akan menimbulkan rasa benci di kalangan orang sekeliling kita. Justru kita perlu menjaga tuturan kita agar lebih baik, lembut dan tersusun. Okeylah murid-murid, kesimpulan daripada tajuk kebersihan diri dan menghargai diri kita pada hari ini. Yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri kita. Yang kedua, kita perlulah sentiasa berfikiran positif. Yang ketiga, kita hendaklah bersyukur dengan perubahan fizikal kita selepas akil baligh. Dan yang keempat, kita perlu ingat bahawa situasi akil baligh ini dihadapi oleh semua orang. Okeylah murid-murid,
Demikianlah saja perkongsian PDPR Pendidikan Kesihatan pada pagi ini. Terima kasih cikgu ucapkan atas kehadiran murid-murid menyaksikan video yang cikgu sediakan khusus untuk murid tahun 4. Sampai jumpa lagi ya pada minggu hadapan, insya-Allah. Jangan lupa tahu, siapkan tugasan yang cikgu beri pada minggu ini. Okay, bye.